Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi ke-6 2023 bersama saya Akbar Ghazali. Terima kasih kerana setia bersama kami. Berikut fokus utama edisi kali ini. MBI dinobatkan PBT kedua terbaik di Malaysia. Pusat kitar semula pandu lalu automatik Trash for Cash diwujudkan. 294 projek sektor utama perkilangan dan perkhidmatan diluluskan. Majlis Bandar Raya Ipoh MBI dinobatkan sebagai pihak berkuasa tempatan PBT kedua terbaik di Malaysia kategori bandaraya. Dengan markah yang diperolehi sebanyak 98.25%, ia sekaligus melayakkan MBI menerima penganugerahan penerapan 5 bintang SPB PBT tahun 2022. Dalam satu kenyataan, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, kejayaan tersebut adalah hasil kerjasama berpasukan antara ahli majlis, Setiausaha Bandaraya, pengarah kanan, ketua jabatan, pegawai dan anggota MBI. Terdahulu, majlis penyampaian anugerah disampaikan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomeng kepada Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin sempena Convention PBT yang diadakan di Pusat Convention Ipoh ICC baru-baru ini. Kemenangan itu melayakkan MBI membawa pulang sijil dan trofi. Tempat pertama bagi anugerah penerapan 5 bintang SPB PBT tahun 2022 bagi kategori bandaraya disandang oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Padang Lintau Manjoy Ipoh menjadi lokasi pertama yang dipilih Majlis Bandaraya Ipoh MBI untuk menyediakan kemudahan pusat kitar semula pandu lalu automatik Trash for Cash. Pusat kitar semula yang diselenggara Maju Perak Utilities Management Sdn Berhad MUMSB akan beroperasi setiap hari 24 jam 7 hari seminggu dan 365 hari setahun tanpa pekerja. Menurut Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin, penubuhan pusat kitar semula ini membuktikan komitmen MBI dan kesungguhan syarikat MUMSB untuk mewujudkan sebuah persekitaran yang bersih, sihat dan sejahtera bagi penduduk setempat. Selain itu, ia turut memberi peluang kepada warga bandaraya ini untuk menukar sampah kepada duit berkonsepkan Do It Yourself DIY. Kerjasama awam swasta dilihat sebagai satu langkah tepat bagi mensaksikan hasil MBI ke arah pengiktirafan Ipoh Smart Green City 2030. Selaras dengan era green dan digital teknologi, pengoperasian pusat kitar semula Trash for Cash ini menggunakan sepenuhnya aplikasi digital dan tenaga solar bagi tujuan pendaftaran, pemantauan komunikasi, kutipan dan bayaran dan juga maklumat aktiviti semula. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pusat kitar semula pandu lalu automatik Trash for Cash di Padang Lintau, Manjoy. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif MUMSB Azmi Amin Sarji, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak dan Ahli Majlis MBI Ahmad H. Faizal Yahya. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memberitahu bagi memastikan kelancaran operasi, kaedah konvensional seperti meletakkan nama dan nombor telefon di atas pita pelekat juga akan digunakan bagi memudahkan semua lapisan masyarakat untuk menggunakan fasiliti tersebut. Sebanyak 294 projek dengan jumlah pelaburan 6.6 bilion ringgit diluluskan untuk sektor utama, perkilangan dan perkhidmatan di negeri ini. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, Loh Ziyi berkata, projek-projek tersebut dijangka dapat mewujudkan lebih 7,000 peluang pekerjaan baharu. Jelas beliau, pelaksanaan projek di Perak telah mencatatkan kadar peratusan sihat iaitu 76% atau sebanyak 227 projek telah dilaksanakan. MIDA dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi Negeri Perak atau UPEN, Invest Perak dan juga pihak-pihak berkuasa tempatan terutamanya Majlis Bandaraya Ipoh sentiasa memantau perkembangan pelaburan yang diluluskan demi membangunkan ekonomi negeri Perak dan juga kesejahteraan rakyat Perak dan Malaysia.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan projek naik taraf bangunan dan Pondok Kawalan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JDKM di Jelapang. Hadir sama dalam program berkenaan Ketua Pegawai Eksekutif MIDA Datuk Arham Abdul Rahman, JDKM Perak Abdul Ghaffar Muhammad dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Bandaraya Ipoh sekali lagi menjadi tumpuan apabila dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Lanskap Negara HLN 2023. Program 3 hari yang berlangsung di Laman Sejahtera Taman DR Senior Basagam itu telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi penganjurannya, pelbagai aktiviti diadakan antaranya pameran dan jualan lanskap, forum bandar hijau dan demonstrasi bunga. Turut memeriahkan sambutan berkenaan adalah pesta kopi dan trak makanan, basker skemi akustik, aktiviti kebudayaan dan komuniti serta fun walk at Hari Lanskap Negara. Sebelum ini, Hari Lanskap Negara 2022 telah disambut di Taman Bandar Ekoflora Johor Bahru dengan tema 25 Tahun Negara Taman Terindah. Manakala Lanskap Kualiti Malaysia Madani telah diangkat sebagai tema sambutan bagi tahun ini. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dalam perancangan untuk mewujudkan Hall of Fame atau galeri khas bagi menghargai dan memperkenalkan tokoh serta individu berasal dari Ipoh. Cadangan yang disuarakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin itu sebagai penghargaan kepada mereka yang mengharumkan nama Malaysia sama ada di dalam negara mahupun persada antarabangsa. Jelas beliau, pemenang pelakon wanita terbaik pada Anugerah Akademi Oscar ke-95, Tan Sri Michelle Yeoh antara nama besar yang akan berada dalam galeri khas itu serta beberapa tokoh terkenal anak kelahiran Ipoh. Itu kita dalam cadangan. Sebab setakat ni kita sedang tengok beberapa tokoh-tokoh mungkin dalam pemikiran kita. Saya ingat kita mungkin mungkin berfikir untuk buat Hall of Fame juga. Untuk bukan saja Tan Sri Michelle Yeoh, a few. Sebenarnya di Ipoh ni ada beberapa nama besar yang kita boleh letakkan sekali. Beliau berkata demikian ketika temu media selepas menyempurnakan pra-pelancaran Green Restaurant dan kafe di Bandar Mairu Raya, Ipoh. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memberitahu pihak MBI turut bercadang untuk menempatkan tokoh serta nama besar lain di galeri khas tersebut. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan rakan strategik bagi mewujudkan ekonomi kitaran CE di Bandaraya Ipoh. Usaha ini bertujuan untuk memberi penekanan dalam mengembalikan sumber ke dalam sistem alam sekitar dan ekonomi melalui penggunaan semula pencegahan sisa. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, program seumpama ini diharap dapat menjayakan visi Ipoh Bandar Wilayah Pintar, berteraskan ekosistem mampan dan bestari sejahtera serta misi memperkasakan pengurusan bandar secara inklusif ke arah bandar raya pintar, rendah karbon dan bestari sejahtera menjelang 2030. Sebenarnya yang ini di bawah strategi kita, plan strategik low carbon, bandar rendah karbon. Dalam salah satu daripada strategi pelaksanaan dia adalah circular economy. Maknanya e-waste semua tu, kalau dulu semua e-waste tayar terpakai dengan apa tadi tu, termasuk tayar minyak masak ni, kita semua buang di tapak pelupusan. Jadi bila tapak pelupusan ini nanti dalam masa ni dia terlalu banyak, ya, tapak pelupusan banyak, jadi jangka hayat dia akan jadi lebih pendek. Jadi dengan adanya circular economy konsep ni, ya, yang kita bawa ni, benda-benda macam 2000 tan tayar metrik tan tayar terpakai ni kita tak hantar ke tapak pelupusan, tapi kita bagi kepada recycle tadi tu untuk dia recycle tadi. So tayar tadi tidak jadi dihantar ke tapak pelupusan, dia recycle dan boleh digunakan juga balik kepada industri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis MOU MBI dan rakan strategi ekonomi kitaran di Ipoh. Antara rakan strategi yang terlibat adalah syarikat HR Solution Sdn Bhd, syarikat Tauli Recycle, syarikat Taksun Eco Resource M Sdn Bhd dan Biovisma Sdn Bhd. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menggerakkan jentera dan anggota bagi misi bantuan pasca banjir di Mersing, Johor baru-baru ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, misi bantuan itu melibatkan 47 anggota yang terdiri daripada penguatkuasa, perkhidmatan bandar dan bahagian bengkel.
Menurut beliau, pembabitan MBI dalam misi ini adalah atas dasar semangat sejakawan sesama pihak berkuasa tempatan PBT. Sebab kita ni sentiasa lah, kata orang, antara 19 bandaraya dalam Malaysia, kalau di Semenanjung ni 15, ya, 4 di Sabah dan Sarawak. Dan memang sebagai sebuah bandaraya antara PBT terbesar dalam negara ni, terpaksa mengambil tanggungjawab sosial sekiranya ada permintaan daripada mana-mana PBT yang lebih kecil daripada kita untuk minta bantuan, kita akan bantu. Jadi bagi saya apa yang kita buat ni sebenarnya bukan sangat kerana kita nak nama, tak. Tapi ini tanggungjawab kita sebagai saudara sama-sama dalam PBT dan juga dalam negara. Ini tanggungjawab kita sebagai rakyat negara Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelepasan Misi Bantuan Banjir MBI ke Mersing Johor di pekarangan MBI di Ipoh. Antara aset yang digerakkan bagi melaksanakan misi tersebut membabitkan 4 buah lori, 2 kenderaan pacuan 4 roda, lori tangki dan shovel, masing-masing sebuah. Misi bantuan bencana banjir kali ini merupakan yang kelima buat MBI selepas beberapa kawasan sebelum ini, antaranya di Bentong Pahang dan Baling Kedah. Hampir 4,000 bekas bubur lambuk percuma diedarkan menerusi program bubur lambuk Pandu Lalu. Program inisiatif Hotel Excelsior dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Polis Diraja Malaysia dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan itu diadakan sempena menyambut bulan Ramadan. Seramai 45 orang terlibat dalam proses penyediaan bubur lambuk berkenaan dilaksanakan secara bergotong royong. Aktiviti pengagihan bubur lambuk Pandu Lalu tersebut telah disempurnakan oleh Exko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri Loh Z. Hadir sama dalam program berkenaan Pengarah Kanan Perkhidmatan MBI Zulkifli Jaafar Siddiq. Penggunaan yang melalui Jalan Sultan Abdul Jalil berpeluang merasai bubur lambuk berkenaan. Baiklah saudara, laporan itu menutup buletin MBI edisi ke-6 sehingga berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.